Jadi di rumah disuruh sembahyang, sebab di rumah disuruh doa, disuruh zikir, disuruh aman damai, sebab di situlah tempat kebahagiaan. Ada orang di masjid dia rajin, tapi di rumah dia tak mau. Ada orang di masjid disuruh semua, tapi di rumah dibiarkan begitu saja. Sampai saya bagi contoh, ada orang isteri anak tak pandai Quran. Dia pandai baca Quran, pandai baca suami saja. Tetapi isterinya tahu ditinggalkan. Dia beribadat cukup rajin, tapi anak ditinggalkan kepada pandai sendiri. Jadi bermakna kita meninggalkan mereka dimakan oleh serigala. Ada itu maknanya setiap suami yang begitu kena bagi masa juga untuk mereka untuk mereka. Khususnya saudara-saudara, saya lihat zaman sekarang anak-anak kita, sama ada lelaki atau perempuan, anak remaja kita, saya lihat banyak yang tidak menjaga kebersihan diri dari segi istimewanya. Saya bagi contoh, kadang-kadang anak-anak kita ni kalau kita tak tegur, dia bangun pagi itu, bangun di subuh terus pergi ambil uduk sembahyang. Sembahyang itu tak sah. Bangun pagi lepas subuh, ambil uduk terus sembahyang, buka pakaian terus uduk sembahyang, sembahyang itu tak sah. Kenapa tak sah? Sedangkan kita bangun tidur, Rasulullah kata, Iza staiqaza ahadukum min naumihi fala yughmis yadahu fil ina fa innahu la yadri aina batat suhu atau kama qala. Apabila seseorang itu bangun daripada tidurnya, jangan memasukkan tangannya ke dalam bejana atau bekas air, kerana dia tak tahu di mana tangannya pergi semasa dia tidur. Tangan tidur meraba teruk, lagi tu ada kurap, dan situ pula beruk, lepas tu pegang makanan kotor. Apabila kita tidur, sudah pasti kita tidur, boleh jadi keluar mazi, boleh jadi keluar wadi, boleh jadi macam-macam keluar. Jadi oleh sebab itu anak kita dalam solat kita kejut, dia suruh dia istinja, lelaki atau perempuan. Kita pastikan dia bercebok dulu, kita pastikan dia bercebok dulu, barulah dia ambil wuduk dan solat. Tapi kalau kebersihan tak ada, sah tak ada, bermakna memang rumah tu tak sembahyang kan? Dia sembahyang kan tu mak bapak dia. Mak pun malah juga, malah lah cebok-cebok sembahyang aja pun sama. Bapak pun kata cek-cek ini pun tak apa, bersih pun sembahyang, semua tak sembahyang. Subhanallah. Oleh sebab itu kalau kita cek balik, kenapa kami semua sembahyang tapi rumah tak aman? Rupanya semuanya tak sembahyang pada hakikatnya. Ini dia. Sebab itu saudara, dalam perkara ini kita kena lihat. Kemudian ada rumah tangga yang mereka akan masuk, Allah doa. Doa paling kuat. Saya baca dalam kitab Syekh Ibn Taimiyah, dalam kitabnya dia kata doa ini sekiranya jin atau syaitan yang durjana nak menghancurkan rumah tangga kita, kita berdoa minta pada Allah. Disebut dalam kitabnya akan ada ratus-ratus syaitan yang mati, ratus-ratus jin yang mati, dan akan ada syaitan, ratus-ratus syaitan juga akan sakit derita dengan doa kita. Disebut dalam hadis doa mukhul ibadah. Itu poin yang sebenarnya insyaAllah saya ni akan tambah lah. Saya sebenarnya tak berjam, jadi tak tahu berapa. Depan ada. Kita habis pukul 10 kan? Saya jemaah. Kita habis pukul berapa ya? Pukul 10 kita habis ya? Berkurang itu ya. Jadi saya ringkaskan setelah pada saya bilang. InsyaAllah lah kita akan tambah lagi tentang apa tu. Kenapa malaikat tadi tak masuk rumah kita. Antara sebab. Kita tambah lagi ya. Orang yang rukuk dan sujud kepada Allah. Kalau rumah tu ada sembahyang, tadi Ustaz kata sembahyang, rukuk sujud maknanya kat sini sembahyang. Kalau rumah tu sentiasa dihidupkan dengan solat, dengan sembahyang, malaikat masuk rumah tu, setan tak boleh masuk. Pasal apa? Setan tak suka kalau rumah tu sikit-sikit sembahyang, sikit-sikit doa, sikit-sikit baca Quran. Setan tak suka rumah yang macam ni. Jadi kalau setan tak suka, rumah kita sejuk lah. Tapi kalau setan suka, tu baliknya, rumah yang tak ada sembahyang. Kalau sembahyang tu sembahyang tak sah. Pasal apa tak sah? Pasal dia tidak belajar bab taharah, dia cuma belajar bab solat saja. Sebab itu kalau ibadah, kita belajar bab taharah dulu kan. Macam mana nak membersihkan diri, macam mana nak mandi hadas, macam mana nak cuci kalau ada najis, macam mana nak istinja. Jadi kalau ini dia tak jaga, kadang-kadang dia cuci kaki. Sebab dalam hadis wailul lil aqabi minan nar, siapa habis sembahyang pun masuk neraka juga. Kenapa? Bila dia habis sembahyang, dia lupa nak cuci kuku lali dia. Dia cuci depan kaki dia, tak cuci kat belakang, masuk neraka juga. Pasal sembahyang dia selamanya tak sah. Pasal ada peraturan yang Allah tetapkan, kalau nak cuci kaki sampai dekat atas kuku lali. Betul tak? Cuci
cuci tangan mesti ilal apa tu? Mirfaqai ini maknanya sampai dua lengan kita atas. Kadang-kadang cuci itu je. Masa nak belajar bab taharah, macam mana Rasulullah kita nak ambil semayang dengan betul. Jadi dah agak ringan benda tu. Kemudian ada orang juga masuk neraka. Pasal apa ni setan kacau dia. Dia ingat dia dah betul. Dia kalau kencing dia tidak terus kencing dia. Kemudian dia terus sembahyang, dia buat ibadah. Masuk neraka juga orang. Rasulullah SAW pernah jalan dekat kubur, satu kubur. Kemudian dia dengar satu orang tengah dua kubur menangis minta tolong. Rasulullah cakap. Dia ambil pelepah kurma, dia belah dua itu, dia cacak satu kubur, kemudian dia cacak satu lagi. Sahabat tanya kepada Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah awak buat lagi macam tu? Rasulullah kata, aku dengar ada dua orang dalam kubur ni minta tolong kerana dia kena siksa dalam kubur ni. Bila aku cacakkan pelepah kurma tadi, pelepah kurma tu hijau, maka dia tak kena siksa. Siapa mereka tu? Yang pertama, Yamshi bin Namimah. Dia suka bawa mulut, kena siksa apa? Kubur. Yang kedua apa? La yastatiru bi bauli. Dia tidak tahu macam mana nak membersihkan bila buang air kecil. Bendanya simple, bendanya mudah. Tapi di sini Rasulullah nak terangkan kepada kita dosanya besar. Kita cerita pasal orang, dosa besar. Itu syaitan juga. Sebab itu kalau kita cerita satu orang akan sambung lagi. Cerita tu jadi dua tambah-tambah, jadi panjang. Pasal apa? Syaitan yang beranan kat situ. Orang ni kena siksa. Dan lagi satu tadi kita katakan pasal dia tidak jaga buang air tadi, tak bersih. Tadi seluar dia tak bersih, tempat tak bersih, dia semayang juga, kena siksa juga. Cuba bayangkan. Jadi nak menunjukkan kepada kita bahawa kebersihan itu penting. Jadi sebab kita kena ambil berat dalam soal kebersihan. Dan kebersihan tadi bukan kebersihan yang zahir saja, kebersihan zahir dan apa? Batin. Dalam pun nak kena apa? Bersih juga. Kemudian yang seterusnya, orang yang menepati janji. Ini kalau dalam rumah tu, keluarganya suka menepati janji. Dia berpegang dengan janji. Dulu dia pernah janji dengan Tuhan kan? Sebab kita lahir, alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan. Bukankah aku dah berjanji dengan kau pun dah berjanji dengan aku supaya jangan sembah kepada syaitan? Kita semua ialah janji ni. Tapi bila kita dah ada kat dunia ni, lahir kat dunia ni, kita sembah syaitan tanpa kita sedari, dan cara-cara yang halus. Syaitan kita panggil masuk ke rumah kita dengan cara yang halus. Antaranya apa tadi? Bunyi-bunyian. Lonceng-lonceng tu bunyi-bunyian. Muzik lagi sedap. Kalau dia masuk, dia enjoy. Sebab itu kalau kita dengar muzik, tak berhenti. Kita boleh simpan CD sampai tinggi macam ni. Cuba simpan satu Quran, kejap aja buang. Ayat Quran tak menarik. Kalau dengar pun panas, telinga gatal. Buka Quran, telinga gatal. Kalau buka lagu, 2 jam, 3 jam. Pasal apa? Itu suara-suara syaitan. Syaitan dah janji dengan Tuhan, aku akan sesatkan anak Adam, aku akan tarik mereka, aku akan lalaikan mereka daripada hati kau. Kemudian Allah kata, buatlah apa yang buat. Panggillah dengan suara-suara kau. Apa suara syaitan? Nyanyian, lagu-lagu. Ini semua suara-suara apa? Iblis dan syaitan. Kita dah masuk mengundang syaitan tadi masuk dalam rumah tanpa kita sedari melalui CD-CD yang kita beli tadi. Ada satu cerita orang belajar tentang itu. Dia panggil hantu, belajar apa? Duit dia belajar duit tu, dia seru-seru. Dia ambil buku kat library. Kemudian dia amalkan benda tu, syaitan tu datang masuk dalam badan dia. Spirit datang masuk dalam badan dia. Dia baca buku kat library. Kemudian dia cuba buat. Kemudian syaitan tu masuk dalam badan dia. Sampai sekarang syaitan tu ada kacau dia. Kacau dia, kacau family dia, kacau keluarga dia. Jadi ni cara-cara kalau kita nak panggil syaitan senang aja sebenarnya. Kalau nak pun saya boleh ajar. Ada cara-cara dia. Nak? Jadi apa yang Rasulullah kata ni semuanya betul. Sebab itu kita nak kena tahu macam mana cara kita nak halau syaitan-syaitan daripada rumah. Kita kena antaranya tadi dah menepati janji. Tadi kita janji kita dengan Tuhan nak sembah dia kan. Nak bermusuh dengan syaitan, itu kena pegang janji tu. Apa saja yang boleh menyebabkan syaitan tu datang masuk ke rumah, kita sekat pintu ni kita tutup.
Wah, semalam ada apa tu? Singapore